Selamat malam saya ucapkan kepada Dr. Azhar, iaitu sebagai pensyarah CTU saya. Uh, jadi saya ingin membuat pembentangan tentang ulasan buku undang-undang iaitu bertajuk Asas-Asas Syariah Islamiah. Setelah membuat ulasan buku iaitu Asas-Asas Syariah Islamiah, iaitu yang ditulis oleh ataupun disunting oleh Azhar Abdul Aziz dan juga Muhammad Asmadi Yaakob. Menurut pengarang buku tersebut, tujuan buku ini diterbitkan adalah untuk sebagai bahan bacaan asas kepada orang Islam untuk memahami syariah Islam. Selain itu, pengarang buku tersebut juga menyatakan bahawa buku tersebut adalah sesuai untuk semua golongan kerana buku ini diterbitkan dengan bahasa-bahasa yang mudah difahami oleh semua orang, termasuk orang yang bukan Islam. Bagi pengarang-pengarang tersebut, buku ini amat berguna sebagai bahan renungan dan fikiran dalam usaha memantapkan pemahaman masyarakat, terutamanya para generasi muda mengenai agama Islam untuk panduan dan amalan seharian. Seterusnya saya ingin membuat pembentangan tentang kandungan-kandungan di dalam buku tersebut. Kandungan dalam buku tersebut mempunyai 8 kandungan. Dalam isi kandungan pertama adalah konsep syariah. Di sini saya ingin menceritakan tentang syariah mengikut pengetahuan yang telah saya baca ataupun yang saya fahami dalam buku tersebut adalah syariah. Mengikut pemahaman saya tentang syariah adalah umat Islam haruslah mematuhi dan menganggap segala undang-undang, prinsip atau peraturan-peraturan syariah sebagai satu keperluan asas dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan mereka yang mana sebagai air kehidupan mereka. Menurut penulis dalam buku ini, syariah adalah untuk memudahkan manusia dan mengelakkan manusia daripada melakukan perkara-perkara yang membawa ke arah kejahatan atau keburukan yang boleh menyimpang dari ajaran agama Islam. Selain itu, penulis juga menyatakan dalam buku ini bahawa syariah penting kerana supaya dapat menjauhkan pembaca daripada kemudaratan ataupun benda yang membawa kepada arah keburukan. Seterusnya adalah isi kandungan kedua ialah syariah dan fiqh. Seterusnya juga adalah isi kandungan ketiga syariah dan undang-undang, iaitu syariah dan undang-undang mempunyai empat kandungan kecil, iaitu syariah dan undang-undang, keperluan manusia kepada syariah, sumber syariah, perbezaan undang-undang ciptaan manusia dan syariah. Dalam bab ini setelah mengetahui sedikit sebanyak tentang perbezaan undang-undang ciptaan manusia dan syariah. Contoh yang macam undang-undang yang ditulis ataupun dibuat oleh manusia dengan undang-undang yang dibuat oleh ataupun bukan undang-undang yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran mengatakan undang-undang tentang undang-undang hudud, iaitu contohnya sebagai jika seseorang itu mencuri, maka hukumnya adalah dengan memotong tangan. Tetapi dengan undang-undang ciptaan manusia, jika seseorang itu mencuri, maka hukumannya adalah sama ada denda ataupun dipenjara. Seterusnya adalah dalam buku ini terdapat juga isi kandungan keempat, iaitu permasalahan fiqh dalam bersuci, iaitu najis, hadas dan istijah. Dalam bab ini juga setelah mendapat sedikit sebanyak ilmu tentang orang Islam dalam
bersuci. Maksudnya contoh kalau macam mereka telah terpegang sesuatu yang haram untuk dipegang, contoh iaitu apabila mereka telah terpegang najis anjing ataupun terpegang anjing dengan erti kata dengan contoh menolong anjing yang dalam kesusahan, maka orang Islam tersebut boleh bersuci dengan membuat sama dengan membasuh dengan air tanah. Itu yang telah saya dapati dalam buku ini. Di samping itu juga apa yang saya dapati dalam bab ni juga adalah najis yang dimaksudkan dalam bab ini bukan hanya macam najis yang satu, tapi dalam banyak erti kata lain. Contohnya seperti meminum arak, mengambil air dadah dan sebagainya. Itu yang saya faham dalam bab ini. Seterusnya ialah isi kandungan kelima, iaitu permasalahan fiqh dalam berwuduk. Dalam bab ini saya telah sedikit sebanyak tahu tentang tayamum. Seterusnya juga adalah isi kandungan keenam, iaitu permasalahan fiqh dalam solat. Dalam bab ini juga saya telah mendapat sedikit sebanyak tentang apa itu definisi solat, hikmah solat, perkara sunat dalam solat, isu-isu berkaitan solat dan solat sunat. So dalam bab ini saya telah macam belajar sedikit sebanyak tentang apa yang boleh membatalkan solat, apa yang boleh, bagaimana cara untuk melakukan solat sunat, lepas tu ataupun perkara sunat dalam solat, ataupun isu-isu berkaitan solat, seperti jika seseorang itu ataupun jika contohlah jika seseorang itu iaitu seorang muslimah ataupun seorang perempuan muslim, dia telah datang bulan, adakah dia macam dapat menunaikan solat ataupun tidak. Seterusnya juga adalah isi kandungan ke-7, iaitu permasalahan fiqh dalam puasa. Dalam bab ini setelah belajar tentang definisi puasa, kefarduan puasa, isu berkaitan puasa. Seperti mana sekarang ialah bulan Ramadan ataupun bulan warga Muslim menyambut Ramadan ataupun berpuasa. So saya sedikit sebanyak tahu tentang mengapakah orang Islam wajib berpuasa pada bulan Ramadan dan isu berkaitan dengan puasa. Jadi di sini saya juga ingin mengambil kesempatan kepada Dr. Azhar. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat berpuasa, Doktor. Seterusnya juga adalah isi kandungan yang terakhir, iaitu adat dan etika profesional dalam Islam. Contohnya adalah adat dan etika pemakanan, adat dan etika pakaian dan perhiasan, adat dan etika dalam pergaulan, transgender atau transseksual. Dalam banyak isi kandungan yang dalam buku ini, bab 8 adalah yang menarik perhatian saya sedikit kerana ia melibatkan juga tentang perkara yang sama dengan kehidupan sosial orang yang macam bukan Islam, seperti saya, iaitu saya seorang yang non-Muslim. Dia macam ada sedikit kesamaan dan perbezaan. Dalam bab ini setelah belajar tentang adat dan etika pakaian perhiasan, contohnya seperti dengan memakai pakaian yang bertutup aurat, sopan dan tidak menjolok mata, agar tidak mengundang pelbagai fitnah ataupun mengundang pelbagai masalah seperti
berlakunya kes rogo ataupun apa-apa kes jenayah yang mungkin berlaku. Seterusnya juga adalah tentang transgender atau transseksual. Di sini saya juga dapati adalah penting bahawa untuk semua manusia, tak kira dia orang Islam ataupun bukan Islam, dia Kristian ke, dia apa-apa agama ke, itu di sini penting bahawa kita kenalah menghindari daripada isu-isu transgender ataupun transseksual, kerana ianya seperti melanggar hukum yang telah ditentukan oleh Tuhan ataupun Allah. Kerana isu-isu transgender dan transseksual ni adalah isu yang seolah-olah seperti mencabar apa yang telah diberi oleh Tuhan. Contohlah sebagai seorang lelaki yang ingin bertukar kepada perempuan dan seorang perempuan yang ingin bertukar kepada lelaki. Di sini macam kita dapat lihat, dapati ataupun kita dapat tengok bahawa orang-orang yang terlibat dengan transgender ini seolah-olah tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan ataupun apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka dalam kehidupan. Seterusnya juga adalah adat dan etika dalam pergaulan. Adat dan etika dalam pergaulan ini adalah penting, tidak kira dia Islam ataupun bukan Islam, tak kira dia bangsa apa ataupun apa, asalkan dia seorang manusia. Di sini saya memberi contoh tentang bab ini adalah adat dan etika dalam pergaulan sangat penting kepada semua manusia, kerana pergaulan ini merupakan satu platform yang luas. Contohnya, jika kita tidak menjaga adat dan etika dalam pergaulan, contohnya lelaki dengan perempuan tidak menjaga adat dan etika, maka mungkin akan berlakunya sesuatu yang tidak diingini atau boleh menjerumus kepada arah keburukan. Contoh, boleh menjerumus kepada arah yang boleh melanggar hukum-hukum agama. Contohnya adalah seperti orang yang bukan muhrim ataupun seorang lelaki dan perempuan berpegang tangan ataupun bercium ataupun berpeluk. Di situ kita dapat lihat ketiadaan adat dan etika dalam pergaulan mereka. Okey, sampai di sini saja ulas perbentangan saya tentang buku yang telah saya baca ini. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Azhar sebab telah mengajar saya tentang CTU ataupun tentang perundangan Islam dan telah memberi saya sedikit ilmu tentang perundangan Islam ataupun agama Islam, walaupun saya seorang yang berislam dan saya seorang Kristian, dan itu telah menambahkan ilmu saya terhadap Islam dan perundangan Islam. Saya juga ingin mengucapkan selamat puasa kepada doktor dan semoga berjumpa lagi. Okay, thank you sebab telah mengajar. Thank you. Okay, terima kasih doktor. Sekian, terima kasih dari hasil perbentangan saya ini.